Tragedi Pulau Bidong 1990. Tahukah anda Malaysia pernah diancam kedaulatannya dengan satu tragedi yang digelar Tragedi Pulau Bidong? Kisahnya bermula apabila Malaysia mengambil keputusan untuk menerima pelarian dari negara Vietnam yang meninggalkan negara mereka melalui jalan laut kerana peperangan yang tercetus di negara mereka. Oleh kerana jumlah mereka yang begitu ramai, Malaysia terpaksa mencari satu kawasan khas untuk menempatkan mereka di negara kita. Namun, jasa baik Malaysia selama 12 tahun menempatkan pelarian Vietnam di Pulau Bidong telah dibalas dengan satu demonstrasi berdarah pada awal tahun 1990-an. Tunjuk perasaan itu bermula apabila Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB telah membuat keputusan untuk mengeluarkan mereka dari situ untuk dihantar ke negara ketiga, tetapi dengan bersyarat di mana melalui proses saringan di mana hanya yang layak sahaja akan dihantar ke negara ketiga, manakala bakinya akan dihantar pulang semula ke negara asal. Tunjuk perasaan yang mengerikan. Pada ketika itu, penguasa penjara Saidon Othman adalah antara pegawai dan anggota keselamatan yang berdepan dengan detik getir bersama 5 rakan setugas di Jabatan Penjara, 15 orang anggota polis serta 2 anggota tentera. Pasukan khas di bawah Majlis Keselamatan Negara MKN dan Jabatan Perdana Menteri itu turut dibantu oleh 30 Ikatan Relawan Malaysia rela, namun jumlah itu jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan saki-baki penghuni Pulau Bidong yang menyerbu pejabat. Mereka sangat marah dan menunjukkan perasaan membantah keputusan PBB kerana mahu membuat saringan memilih yang layak ke negara ketiga. Mereka telah beranggapan semuanya layak dan tidak mahu diantar pulang. Demonstrasi itu telah berlanjutan selama seminggu disusuli dengan mogok lapar. Mereka enggan menyentuh makanan yang disediakan petugas palang merah antarabangsa. Pada masa yang sama, banyak poster protes mula dinaikkan dan ada di antaranya yang bertulis "Hidup atau mati, kami mahukan keadilan, bebaskan kami dan kami tidak mahu pulang." Kemuncak tunjuk perasaan itu memang mengerikan kerana ramai yang mencederakan diri sendiri, menikam badan dengan senjata tajam. Mereka mahu menunjukkan tanda protes kepada PBB. Walaupun mereka tidak menyerang pihak kita, namun kita terpaksa menghadapi kerana tugas di bahagian keselamatan. Dipindahkan ke kem Sungai Besi. Demonstrasi itu telah berakhir dengan aman selepas beberapa perundingan dan akhirnya semua penghuni di Pulau Bidong dipindahkan ke kem Sungai Besi sementara menunggu proses menghantar mereka ke negara ketiga. Di situ, penghuni semua diasingkan mengikut kategori keluarga: bujang, lelaki dan wanita, kanak-kanak serta ibu tunggal. Unit keselamatan yang terdiri daripada pemimpin mereka sendiri telah ditubuhkan pada ketika itu. Ini bertujuan mengawal mereka supaya tidak bertindak ganas atau mengganggu ketenteraman penghuni lain. Jika ada yang melakukan kesalahan, mereka akan ditangkap dan dibicarakan. Jika didapati bersalah, mereka akan dikurung di dalam bilik tahanan khas seperti Monkey House. Monkey House adalah bilik tahanan kecil yang cuma boleh memuatkan beberapa individu pada satu-satu masa dan mereka tidak boleh berdiri. Ini bermakna sepanjang tempoh tahanan itu mereka cuma boleh duduk atau berbaring sahaja dan langsung tidak dibenarkan balik ke blok penempatan. Lakukan gejala tidak bermoral di kem. Ingatkan dengan penutupan Pulau Bidong dengan menempatkan semua pelarian di kem Sungai Besi dapatlah menangani masalah pelarian ini, namun tidak sama sekali kerana kehadiran mereka di kem Sungai Besi memberi masalah lebih besar kepada anggota keselamatan di dalam kem ini. Mereka telah menunjukkan perangai mereka yang sebenar. Mereka telah mewujudkan puak-puak samsing dan mafia serta menindas rakan sepelarian mereka sendiri. Mereka juga mewujudkan pelbagai pusat hiburan dan pelacuran haram di dalam kem berkenaan selain melakukan penyalahgunaan dadah. Disebabkan hal ini, pihak keselamatan telah mengambil keputusan melakukan pemeriksaan menyeluruh di dalam kem mereka untuk membantras gejala yang tidak bermoral yang telah dilakukan oleh mereka. Mereka telah membantah tindakan anggota keselamatan sehingga mencetuskan rusuhan besar pada Jun 1995 yang hampir menggugat kedaulatan dan keselamatan negara Malaysia yang telah memberi perlindungan kepada mereka selama ini.
Apa yang menyayat hati, rusuhan ini telah mengorbankan seorang pelarian dan mencederakan lebih 10 anggota yang terlibat di dalam operasi mengawal keselamatan, iaitu Pasukan Simpanan Persekutuan FRU, bomber dan polis hutan. Tidak cukup dengan rusuhan yang berlangsung selama lebih 16 jam, kebakaran besar turut menggemparkan warga kota, khususnya mereka yang tinggal di sekitar Sungai Besi dan Bukit Jalil. Cuba raih simpati dunia. Kepulan asap yang menjulang tinggi dikatakan dapat disaksikan dari jarak puluhan kilometer. Di dalam operasi mengawal rusuhan itu, seramai 1,200 anggota pasukan keselamatan terdiri daripada anggota polis, FRU, polis hutan, bomber, unit pengesan bom dan unit anjing pengesan dikerahkan ke tempat kejadian. Serbuan awal polis ketika itu telah berjaya menemui pelbagai senjata tajam seperti lembing, parang, senapang, panah dan pedang yang telah dihasilkan oleh kumpulan perusuh. Berdasarkan kenyataan rasmi Dewan Negara yang dibaca oleh Menteri Jabatan Perdana Menteri ketika itu, Datuk Seri Muhammad Nazri Abdul Aziz, berhubung insiden ini, kekecewaan dipercayai berpunca daripada sikap tidak puas hati pelarian terhadap keputusan kerajaan yang mahu menghantar mereka pulang semula ke negara asal. Menurut kenyataan itu, pelarian Vietnam cuba menunjukkan bantahan dan mendapatkan simpati dunia terhadap rancangan kerajaan menghantar mereka pulang ke Vietnam yang sudah dipersetujui oleh Suruhanjaya Tinggi Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Orang Pelarian UNHCR. Mereka juga masih menaruh harapan untuk dihantar menetap ke negara ketiga yang mereka anggap dapat memberikan perlindungan walaupun permohonan mereka ditolak oleh negara berkenaan. Walau bagaimanapun, di atas syarat-syarat ketat yang telah ditetapkan oleh badan antarabangsa itu, keutamaan mengikuti program pemindahan ke negara ketiga itu hanya melibatkan pelarian yang mempunyai kelayakan secara profesional. Beratus-ratus kepala samsing telah ditahan. Tersepit di dalam keadaan itu, sebahagian daripada pelarian turut berusaha meraih simpati antarabangsa sehingga mendapat perhatian dari luar negara. Kenyataan yang sama juga menyatakan pemberontakan berpunca daripada tindakan kerajaan membina pagar berangkai yang berkenaan bagi mengasingkan kumpulan pelarian yang bermati-matian enggan dihantar pulang dengan puak yang lebih bertimbang rasa. Di dalam rundingan itu, kumpulan pelarian mendesak kerajaan supaya tempoh perlindungan dilanjutkan kerana mereka takut pulang ke negara asal mereka. Mereka tidak berani pulang kerana takut dikenakan hukuman mati oleh pemerintah komunis negara itu. Rundingan telah menemui jalan buntu sehingga tercetusnya rusuhan. Selepas tewas di dalam pertempuran dengan pihak berkuasa kita, beratus-ratus kepala samsing telah ditahan dan dihantar ke kem tahanan sementara pelarian di Kerayong, Pahang. Bayangkan betapa sukar dan mencabarnya pasukan khas di bawah MKN serta semua agensi keselamatan yang terlibat kita bagi menangani isu pelarian ini. Buat baik dibalas baik, namun tidak disangka sebaliknya pula yang kita dapat. Tahniah juga kepada MKN dan juga agensi keselamatan yang terlibat pada ketika itu kerana berjaya menyelesaikan dan meleraikan masalah isu pelarian Vietnam ini.